Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam episod pertama program Temu Bual Tanpa Prejudis bersama saya, Syarif Ekadir. Tuan-tuan dan puan-puan, pada Julai 2000, sekumpulan pengikut Al-Ma'unah merampas sejumlah besar senjata milik Angkatan Tentera Malaysia. Ikuti pengakuan eksklusif salah seorang bekas pengikut Al-Ma'unah, Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, terbaik hanya di bebasnews.my. Saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi hadir dalam program Bual Bicara Tanpa Prejudis. Kita hari ini bersama dengan Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, bekas pengikut kumpulan Al-Ma'unah. Ini merupakan satu topik yang sangat menarik kerana untuk sekian kalinya kita mahu mendengar sendiri apakah ataupun apa sebenarnya yang berlaku pada peristiwa tragis Julai 2000. Baik Ustaz, mungkin soalan pertama saya adalah bagaimana Ustaz boleh tertarik untuk menyertai perguruan Al-Ma'unah ni? Silakan Ustaz. Dia sebenarnya bermula daripada minat. Kita memang minat seni mempertahankan diri. Sebab sebelum ni pun saya pernah turut serta ataupun join silat. Sebelum ni, kalau di zaman sekolah dulu, silat seni gayung Fatani. Jadi bila habis sekolah tu, sebenarnya terhenti sebentar. Di zaman sekolah tu, apabila tibanya SPM, dah orang tua kata, tunggu dululah, aktiviti persatuan ni apa, stop dulu, dia kata. Settlekan SPM, kan. Jadi kita pun stop lah. Jadi bila dah stop tu, lama juga stop. Dah habis sekolah, dah zaman belajar di college. Jadi minat tu masih ada lagi, nak belajar seni mempertahankan diri. Jadi yang menjadi kuatnya ketika arwah bapa meninggal. Kononnya adalah sepupu kata arwah bapa ni meninggal disebabkan gangguan lah apalah. Jadi kita macam rasa kosong kan. Jadi nak kebetulan terbaca dalam akhbar. Masa tu akhbar satu akhbar lah, baca iklan Al-Ma'unah. Dia punya iklan tu dia tulis bukan setakat boleh mempertahankan diri, ada sekali diajarkan tentang rawatan Islam. Jadi saya rasa itu satu tarikan lah buat saya untuk belajar. Di samping kita sedang mencari-cari, di situlah bermulanya saya menyertai ilmu persaudaraan Al-Ma'unah ni. Jadi di situ pergi terus ke pejabatnya, daftar, dah tak fikir panjang lah. Kita rasa ni dah betul lah ni. Ini kita punya kata satu pilihan yang tepat lah ketika itu untuk belajar. Jadi saya terus daftar dan masa itulah jadinya kita menjadi ahli kumpulan Al-Ma'unah ni. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut Ustaz, mungkin ramai yang nak tahu siapakah Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin ni. Asal mana, bersekolah di mana, kerjaya bagaimana? Silakan Ustaz. Kalau ikut, saya ni dilahirkan di Kuala Lumpur. Kemudian ingat kecil tu duduk di Kampung Baru. Tahun 82 kalau tak salah, berpindah ke Bandar Baru Bangi. Jadi di Bandar Baru Bangi lah saya dibesarkan. Habis sekolah, ada masuk vocational. Kemudian sambung belajar ambil komputer, bidang komputer di college. Habis di situ yang saya terus ke alam pekerjaan lah. Bidang agama ni ambil selepas saya keluar sebenarnya. Maknanya lepas di college ambil komputer, masa itulah terus ke bidang kerja saya bidang komputer lah. Sampai
menyertai kumpulan Maunah. Masa itulah ketika itulah. Dalam tahun bila menyertai kumpulan Maunah ni? Tahun 99. 99. Baik, Ustaz. Peristiwa Julai 2000 meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan mencatatkan satu tragedi hitam negara. Saya tidak mahu mengulas lanjut. Malam ini ataupun hari ini, saya nak dengar sendiri daripada Ustaz Khairul. Apa yang terjadi? Silakan. Dia kalau ikut nak mengimbau kembali ni kenangan ni, dah berapa ni, tahun 2022, nak mengimbau kembali tahun 2000. Ketika itu kalau ikut kisahnya, saya mendapat mesej daripada jurulatih kumpulan Maunah sendiri, menghantar mesej kepada saya mengatakan ada kursus latihan yang akan dibuat di masa itu di Perak lah. Tidak dinyatakan secara spesifik di mana. Kemudian seingat saya masa itu hari Khamis. Hari Khamis saya dapat mesej. Kemudian dah dapat mesej tu, nak ikutkan ketika itu saya baru dapat kerja. Kerja pun baru tak sampai sebulan lagi baru dapat kerja di sebuah syarikat komputer lah. Bila dapat mesej, saya bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain, dapat mesej yang sama ke? Dia kata ramai yang dapat. Jadi kursus dia nyatakan kursus masa tu kursus kerohanian buat di Perak. Jadi saya terpanggil nak pergi kerana kita setiap kursus yang diadakan oleh Amin masa tu, kita akan cuba pergi sebab kita tahu siapa yang tak pergi ni rugilah. Kata nak ilmu kan, nak belajar. Jadi dah lah masa tu saya tak fikir panjang. Walaupun katakan kita baru dapat kerja, memang tak boleh nak apply cuti pun. Jadi saya kata pergilah, malam ni pergilah juga. Besok kira ponteng kerja lah, kan. Pandai-pandai lah besok kita cakap dengan bos apa alasannya. Jadi akhirnya pada malam tu saya ke pejabat di Kelang, Meru. Kemudian di sana ada beberapa ahli lain yang dah tunggu untuk bergerak. Jadi saya bergerak ke masa tu tak tahu lagi Perak tu di mana. Jadi naik satu kereta bersama dengan ahli Maunah yang lain, bergerak ke Perak. Akhirnya pergi ke satu tempat, sampai di Perak. Saya tak pasti tempat tu, tapi lepas tu baru tahulah tempat tu Kati tempatnya. Ada sebuah rumah. Kemudian berhenti di rumah tersebut. Ketika itu saya dah nampak ramai ahli-ahli yang lain yang ada dah di situ, dah bersiap-siap. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, Amin sendiri tidak bagi briefing ataupun dia katakan atur cara program. Jadi kami ni memang dah dididik di dalam Al-Maunah sendiri, tak boleh banyak tanya. Sebab dia kata rahsia dalam rahsia. Jadi kalau banyak tanya ni macam ilmunya kurang berkat. Dah macam meragui pula. Jadi kami ni diam lah. Diam, kalau tanyakan nanti kan guru kata apa pula kamu ni banyak tanya pula kan. Jadi patuh je. Maknanya dengan perkataan lain, taat lah. Taat tanpa banyak bicara. Walak-walak. Walak tu. Jadi ikut dah sampai di rumah ada satu rumah yang kami singgah. Masa tu dah memang ada ahli lain, ahli Maunah yang lain. Jadi situ ada dah siap beg lain. Jadi pakai barang-barang kami ni diasingkan satu tempat. Kemudian kami diberi setiap seorang satu beg. Dalam beg tu ada pakaian lah. Tapi masa tu belum pakaian tentera lagi. Dia ada macam pakaian baju hitam dan gelap gitulah. Jadi beg tu saya bawa. Kami menunggu arahan. Jadi akhirnya ada salah seorang ahli, dia kata ikut dia naik ke, masa tu naik saya tak ingat naik jeep ke apa, saya tak ingat lah, ada satu kenderaan lain lah, macam Hilux macam tu semualah lebih kurang itulah. Jadi dengan kenderaan tu kami pun masa tu ada dalam sekitar 5 orang kot kalau tak silap. Kisah lama ni nak ingat balik.
bergerak, follow lah, gerak, tak banyak cakap. Sampai satu tempat, kereta tu berhenti, lepas tu kami turun dari kenderaan dan terus bergerak mengikut ada seorang yang menjadi ketua lah. Dalam keadaan masa tu pukul 3 pagi. Bergerak masuk ke dalam hutan. Tapi tak tahu nak pergi mana? Tak tahu nak ke mana. Okay. Ikut je ni. Ikut je? Akhirnya nak jadikan cerita, kami dalam hutan tu kami berpusing tempat yang sama. Saya dah perasan dah, saya kata masa tu kawan kata, kita ni macam pusing tempat yang sama ni. Pusing kesesat ke apa. Lepas tu saya cadangkan kita berhenti dulu lah, tunggu hari siang. Jadi berehat. Kebetulan memang di tepi kami tu ada sungai. Jadi kami berehat sehingga waktu subuh, solat subuh dah habis, tunggu dah waktu terang, baru gerak balik. Baru nampak balik denai jalan tu. Jadi yang menjadi ketua di depan tu akhirnya dapat balik track tu. Jadi follow balik track. Akhirnya sampai satu kawasan, memang dah ramai dah dekat sana. Dah dekat sana, kemudian saya tak ingat siapa masa tu, dia mengarahkan bahawa kita ni buat zikir lah, berzikir. Berzikir, masing-masing zikir je lah. Sambil menanti-nanti apa dia kata, arahan-arahan baru daripada Amin. Zikir itu pula, minta maaf Ustaz, zikir itu pula zikir yang biasa atau zikir yang ada special? Sebenarnya zikir-zikir tu memang zikir yang telah diajarkan sebelum tu. Zikir bukanlah zikir pelik pun. Zikir-zikir Asmaul Husna je. Tak ada orang kata keraguan di situ lah. Tak ada keraguan. Kita bawa lah zikir yang dia bagi tu, kita bawa lah. Jadi sambil bawa zikir tu sambil menanti-nanti arahan. Sehinggalah hari kalau hari Khamis, hari Jumaat. Masa tu dah breakfast belum ni? Sekali lah tu. Sekali arung lah tu. Dah sampai atas tu, dia orang dah prepare semua. Dah prepare semua. Tapi breakfast masa tu, kalau seingat saya, biskut je. Biskut. Lapik put. Biskut cicah kopi O lah. Sedap juga tu. Okay. Sampailah petang tu diarahkan melalui arahan ada salah seorang yang ketua lah yang mewakili kami di kawasan situ. Amin tak ada lagi masa tu. Dia mengarahkan kami bergerak naik ke atas lagi. Naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Jadi kami anak-anak buah ni ikut je lah. Ikut follow sampai ke satu tempat. Tempat tu tepi sungai, tapi memang di atas lagi, kawasan bukit tu. Kami berehat dan diminta pasang, masing-masing pasang lah yang kemah lah. Pasang yang daripada pokok ke pokok tu, apa nama saya lupa lah. Tak ingat dah. Jadi tempat tu kami berehat. Dan diminta buatlah aktiviti sambil zikir. Jadi kita nak tanya pun tak banyak soal kan. Ikut je. Sehinggalah hari Sabtu. Sepanjang hari Sabtu tu aktiviti kita banyak berzikir, time makan lah. Tak banyak tanya. Kadang ada juga tanya apa benda sebenarnya, apa benda dia punya aktiviti sebenar, adakah setakat zikir je. Tapi bila fikir-fikir balik, takut mungkinnya adalah benda, kita mikir orang kata sangka baik lah. Mungkin adalah benda yang Amin nak ajar ni kot, nak suruh kita sabar ke, nak uji kesabaran anak buah dia ke, cobaan kan. Jadi kita pun ikut lah sampai petang. Dan nak sampai petang Sabtu tu barulah didapat arahan daripada Amin, dengar daripada walkie-talkie, sebab kita ada alat perhubungan masa tu, walkie-talkie. Dia mengarahkan semua turun ke bawah, ke Permatang. Jadi masa tu dah dekat maghrib, kami pun turun. Masa tu lah ketika saya turun tu, saya terlihat dah sampai bawah, saya terlihat 3 buah biji Pajero tentera. Kata, masa tu tak tahu lagi apa benda kan. Kata, dah ada tentera ke bawah ni? Nampak Pajero tentera plate Z tu kan. Ada tentera ke join sekali, saya kan. Tanya-tanya, tak tercakap pula dengan kawan tu nak tanya kan. Dah sampai bawah, akhirnya sampai tu dah maghrib. Kita orang solat maghrib tu. Lepas solat maghrib tu, masa tu Amin panggil. Masa tu dia pilih. Saya terpilih dalam, dia kata ni kita ada projek malam ni, cakap. Jadi saya tu terpilih termasuk dalam kumpulan projek. Projek apa tak tahu lagi kan. Berapa ramai tu? Saya ingat sekitar dalam 15 orang. Okey. 15 orang. Jadi saya termasuk dalam kumpulan projek. Jadi kumpulan yang tak terpilih tu yang sebelah sini, yang terpilih sebagai kumpulan projek ni, masa tu dah dia agihkan baju tentera. Masa tu dah pening, apa hal pula ni, nak buat apa ni? Baju celoreng tu? Baju celoreng. Okey. Jadi diarahkan pakai.
pilih lah mengikut saiz masing-masing. Pakai, dah siap pakai. Tak tahu nak buat apa, diam lagi. Masing-masing macam menanti-nanti arahan. Akhirnya saya masa tu ada salah seorang yang diarahkan Amin memakaikan kepada saya MP. MP? Polis MP, tentera? Polis tentera, military. Masa tu tak tahu lagi apa benda, kita pakai je. Kemudian dia pakaikan ada macam pangkat di atas. Saya tahulah pangkat sebab kita pernah perasan kalau tengok tentera kan dekat atas ni ada macam dia kata pangkat, tapi tak tahulah pangkat apa malam tu kan. Ada paku lah. Ada paku. Dia dah pakai-pakai, apa benda duk tak nak berasa nak bertanya. Kan nanti kena marah pula kan. Diamkan dululah, diam je. Patuh, orang kata patuh ni, patuh tak kena Ustaz tempat. pula pakai berapa paku? Masa tu perasannya 2 paku. Oh, 2 paku lieutenant. Okey. Tapi tak tahulah apa benda 2 paku ke apa lieutenant ke, kita tak tahu lagi masa tu. Okey. Jadi dia dah pakai, kemudian dia bagi saya satu folder dan pen. Bagi pada saya folder dan pen. Dia kata, okey, pegang dulu, tunggu arahan seterusnya, dia kata. Kita pun pegang lah, tak tahu nak apa benda nak dibuat. Tunggu, dah siap semua, okey, dah siap semua. Okey, solat, kita dah solat jamak dah tu ni. Jadi kata, tunggu arahan seterusnya. Perut dah lapar dah ni, kan. Tak makan lagi, makan malam tak makan lagi. Yang saya fikir, perut lapar je. Okey. Dia datang apa? Masa tu panggil Ustaz Amin. Ustaz, lapar ni. Tak apa, kejap lagi kita pergi makan. Okeylah. Kemudian, tunggu, kata apa nak dibuat malam ni kan. Akhirnya tepat jam 12 malam dia kata okey semua gerak masuk ke dalam Pajero. Tapi masa tu dia dah sebelum gerak tu dia dah agihkan untuk yang nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Saya nombor 2 kalau tak salah lah. Maknanya Pajero yang nombor 2. Okey, diarahkan bergerak masuk ke Pajero. Kemudian masa tu tak tahu lagi nak ke mana. Jadinya dan setiap satu Pajero tu ada satu alat perhubungan, walkie-talkie. Dan saya dengar daripada walkie-talkie, okey, ikut Pajero yang depan sekali dia kata. Maknanya yang nombor 2 ikut nombor 1, nombor 3 ikut nombor 2 kan. Jadi follow dengan mengapanya ya, dengan mengantuknya ya. Dah tak sampai-sampai kita pun tertidur. Sedar-sedar sampai satu restoran. Saya perasan satu restoran dan daripada alat perhubungan walkie-talkie diarahkan turun. Diarahkan turun. Jadi kita turun, dia kata dengan Amin cakap, dia kata kita makan dulu kat sini. Yang 4 biji kereta tu? Pajero 3 buah. 3 buah tu. 3 buah Pajero berhenti dekat restoran. Ya. Dan makan di restoran. Jadi kita order pun order menu sama je lah. Senang nak order. Jadi semuanya basuh tangan dengan sebelum makan baca doa. Jadi itu yang membuatkan saksi di restoran tu pelik. Dia kata biasa askar yang datang singgah ni memang tempat tu tempat yang biasa askar datang singgah untuk makan. Tapi kali ni dia kata askar yang datang kali ni pelik dia kata. Makan janggut apa semua Dan masa tu memang tak ada. Memang kalau yang dibayangkan cerita kisah-kisah sebelum ni ada janggut, tak ada janggut pun. Memang diarahkan ke clean shave semua Yes. Okey. Jadi apa yang membuatkan orang kedai tu macam muskil tu? Pertamanya dia muskil baca doa ramai-ramai sebelum makan. Okey. Alright. Yang kedua makan dengan tangan. Semua makan dengan tangan. Lepas tu yalah kalau ikut sebelum ni dia kata askar semua makan dengan sudu. Mungkin ada yang dengan tangan, tak tahulah kan. Tapi dia elok je, lain macam je dia orang kan. Semua senyap, dia tak cakap banyak. Jadi tu yang membuatkan dia rasa malam tu askar yang datang semua pelik dia. Ni macam mana ustaz tahu dia rasa tu? Dia beritahu ke macam mana? Sebab masa di mahkamah. Di mahkamah. Okey. Masa perbicaraan. Alright, teruskan. Okey, baik. Jadi dah selesai makan, kami pun dia kata okey bergerak naik masuk Pajero, pun jalan balik. Tak tahu lagi nak ke mana, saya pun senyum dengan rasa mengantuknya, kita pun tertidur lagi. Tidur tiba-tiba dengar kita bangun. Dah sampai kata. Dah sampai tu masa tu yang saya nampak arwah meja dia turun daripada Pajero nombor 1. Saya nampak dia pergi kepada pos kawalan tu. Di pos kawalan tu ada seorang tentera yang berpakaian biasalah,
dengan berkain pelekat. Saya tak tahu apa yang dikatakan oleh arwah. Akhirnya saya nampak dia kena push up. Maknanya kena denda. Denda. Tapi selepas di mahkamah lah baru saya tahu apa punca kesalahannya, sebab dia tidak pakai pakaian tentera. Yep. Dia sentri tidak pakai pakaian tentera. Jadi itu mungkin itulah sebab dia didenda. Okay, kemudian dia buka pintu masuk. Dan saya dengar arahan daripada walkie-talkie mengatakan MP ikut Ana. MP siapa lagi, kita lah MP. Kan? MP ikut dia, saya pun follow dia. Follow ikut dia. Kemudian dia naik ke barak tentera. Jadi dekat situ dia jekah dia tentera yang tengah tidur, bangun dia kata. Pergi kawat. Padang kawat dia kata. Keluar pulang kabut keluar. Tengok yang yang jekah dia tu pegawai kan. Masa tu tak tahu, lepas tu baru tahu pangkat Amin pakai pangkat ni satu crown, satu pik apa tak tahu kan. Jadi saya ikut follow sampai satu bilik, ada satu store khas. Dia buka. Kemudian ada beberapa ahli maunah yang lain yang bersama dengan saya. Masuk ke store tu, punya store senjata. Okey. Store senjata. Jadi saya pun tengok ada senjata. Yang menjadi masa itulah yang jadi saya rasa tak sedap hati apa. Apabila salah seorang daripada ahli maunah yang diarahkan oleh Amin diminta potong rantai yang mengikat senjata tu. Saya dah rasa lain dah. Ni lain dah ni kata. Dah macam pelik dah, rasa dah tak sedap hati kan. Akhirnya dah dipotong, senjata dibawa keluar, dibawa ke tepi padang kawat. Masa tu saya pun follow. Saya tak turut angkat lah masa tu. Kita dengan pegang folder apa semua kan. Tak bantulah. Sampai di padang kawat, rupanya di padang kawat tu Amin telah mengarahkan tentera yang di camp untuk mengisi peluru di dalam kelopak. Didarahkan, isi. Jadi dah selesai isi, masuk ke dalam senjata. Kemudian senjata yang dah siap diisi peluru tadi dibawa masuk ke dalam Pajero. Sekejap Ustaz. Bila bercakap tentang diarahkan isi peluru dalam kelopak sebagainya tu, tahu ke cara-cara ni? Itu bukannya kami yang buat. Askar kat situ. Dipaksa askar-askar tu untuk isi semua peluru tu dalam kelopak standby siap-siap. Betul. Okey. Jadi dia orang yang buat kerja. Kami suruh buat entah apa jadi kan. Jadi duk perhatilah. Kita pun tengoklah. Jadi dia dah siap isi tu, barulah kita ambil Amin suruh ambil senjata tu bawa masuk ke dalam Pajero. Jadi ada sebahagian tentera yang tidak terlibat untuk mengisi peluru dekat dalam senjata, iaitu ada di padang kawat kena denda. Macam-macam didenda, kena rolling lah, kena lompat katak pun ada juga kan. Saya tak tahulah atas alasan apa yang dia orang kena denda, kita pun tak tahu kan. Kita tengok je. Akhirnya dah siap, senjata dah selesai bawa masuk ke dalam Pajero. Saya dipanggil Amin. MP mari sini. Kata. Pergi kat tepi padang. Tolong ambil nombor sarjan ni. Kata kita ambil lah. Dia beritahu nombor, saya pun salin je lah nombor. Tak tahu apa tujuan kan. Salin. Okey, masa itulah yang Amin kata, kami akan ambil senjata ni untuk dibuat pemeriksaan. Dan kami akan hantar balik pada pukul 6 pagi besok. Semua pastikan semua ada di padang kawat berdiri. Tunggu. Untuk kami datang semula untuk hantar senjata tu. Lepas tu saya teringat yang lawaknya apa. Saya teringat sarjan tu cakap apa. Dia kata, Tuan, kami nak sentri apa malam ni? Si Amin cakap, kau sentri dengan batang penyapu. Denda lah tu. Habis dah senjata semua dah kena ambil. Jadi pun dah ni, pum, kami pun keluar. Okey. Sebelum keluar, dia masa kejadian tu, kecoh. Ada orang mempertikaikan macam mana boleh sumbat beratus-ratus rifle M16 apa semua sumbat dalam kenderaan tu sampai ada satu peringkat tu tentera terpaksa buat demo lah. Tunjuk macam mana semula, lakonan semula. Macam mana memang muat semua senjata tu Ustaz. Okey, kalau untuk pos yang pertama yang kita orang pergi tu, sebenarnya senjata lebih kurang ada 15 laras je. Tak banyak lagi. Yang camp yang kedua tu yang menimbun-nimbun tu. Jadi lepas daripada kami ke camp yang nombor 1, pos Kuala Rui kalau tak silap nama dia.
kami bergerak ke Kem 304. Masa tu saya tak tahu lagi pergi ke Kem 304. Jadi dalam perjalanan nak pergi tu, saya dalam hati tertanya, nak pergi mana lagi ni? Saya ingat baliklah ni, kira baliklah. Rupa-rupanya berhenti dalam di kem lagi satu, kem lebih besar daripada tadi, pos kawalan kecil je. Dia punya kekuatan tentera dalam 15 orang ke 20 orang saja untuk pos kawalan kan. Ini kem besar, kem 304. Jadi bila sampai 304 tu, saya tengok Allah, sampai lagi tak tahu nak buat apa ni kan. Kita dah risau dah ni. Tengok dia, saya nampak ada pegawai yang jaga pintu tu. Dia terus buka pintu, kami pun masuk. Masuk, kemudian dapat arahan daripada walkie-talkie dengar, dia kata Pajero nombor 2 gerak ke Amra. Amra ni stor senjata. Yes, senjata. Pun gerak sana. Jadi gerak sana, saya pun turun. Ngikut arwah, ada satu arwah meja, pergi ke pintu Amra tu. Dia ketuk-ketuk, buka. Lepas tu ada orang dalam, dia nampak tuan ni. Ya tuan ni kata kan, tapi jadi yang ahli maunah ni kata, kami nak buat pemeriksaan senjata daripada Korisek, dia kata. Ambo saya ingat, Korisek nak buat pemeriksaan senjata. Sila buka pintu, kata. Dia pun tengok dengan pegawai apa semua dekat tingkap kecil kan. Dia pun buka pintu, masuk. Meja tu deal dengan dia. Kita pun duduk dalam apa benda ni. Saya dah tak sedar hati, saya keluar. Elok keluar tu ada satu corporal lalu. Dia lalu, dia nampak saya, dia tabik. Assalamualaikum tuan. Kita pun tabik lah juga kan. Orang dah tabik kat kita tabik lah juga kan. Saya kata masuk dalam tu jumpa pegawai kat dalam, saya kata kan. Saya tak nak tengok, saya pun pergi tepi Pajero. Pajero duduk tercanguk je kan. Akhirnya saya nampak tentera-tentera ni dah mula angkat senjata daripada stor, bawa keluar dan letak di tepi Pajero. Akhirnya kami di dalam dekat Pajero tu ada dua orang lagi ahli maunah. Dia ambil buat masuk. Masa itulah proses punggah tu. Sebenarnya punggah kalau ikut, saya sendiri pernah tengok lakonan, bukan nak tengok lakonan semula tu. Lakonan semula tu yang dimainkan di TV tak tengok, saya tengok di akhbar, gambar-gambar tu kan. Kata cantiknya dia orang susun. Dan kita orang susun, bukan susun elok-elok, tak ada dia. Tak ada masa nak susun elok-elok tu. Letak dah sampai atas. Dah penuh. Saya cakap, okey dah cukup ni, dah penuh ni, takkan nak sumbat lagi kata. Kata dah cukup, berhenti. Maknanya dah penuh tu berhenti dah. Tu yang saya kata, sampai tempat duduk saya pun di depan kaki saya penuh dengan senjata lagi. Kita terpaksa angkat kaki. Nak menunjukkan betapa penuhnya senjata dalam Pajero tu. Main sumbat je. Jadi masa gerak balik tu, tapi ada punya ayat yang sama jugalah yang digunakan oleh Amin. Akan datang balik, senjata ni kami ambil untuk buat pemeriksaan dan akan datang balik ke kem ni untuk pulang balik dalam pukul 6 sama pagi. Juga skrip dia? Skrip yang sama. Okey. Jadi kami pun gerak balik. Dalam gerak balik itulah dah kita punya Pajero tu dah macam naik sampai atas air dah. Toyong hayang punya penuh lebat kan. Lah. Penuh. Pajero saya penuh dengan senjata. Okey. Pajero lagi satu kalau tak salah penuh dengan peluru. Dan ada alat letupan lah, granat. Dia terus balik ke Bukit Jenalik lah masa tu. Okey. Ustaz, kita berehat dulu sebentar sebelum lepas ini kita sambung balik dengan apa yang terjadi di Bukit Jenalik. Okey, kita minum dulu. Baik, kita kembali ke program Tanpa Prejudis. Bersama saya adalah Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, iaitu bekas pengikut kumpulan Al-Maunah. Baik, tadi kita berhenti sebentar tadi di bahagian Jenalik. Ini orang kata apa, kita punya kemuncak penceritaan kita ini. Baik Ustaz, sebaik saja sampai di Jenalik. Silakan. Okey, baik. Sebaik saja sampai di Bukit Jenalik, kami diarahkan untuk memunggah senjata-senjata yang telah diambil tadi di atas canvas. Memang canvas telah dibentang. Masa itulah bersusunnya senjata yang kita ambil tu memang banyak lah, dengan peluru lagi, peluru berkotak-kotak. Dan selesai saja senjata telah disusun, kemudian semua, maknanya
apa sahaja barang yang ada di dalam Pajero semua telah dipunggah keluar. Yang diambil masa camp. Jadi masa itulah Amin ambil senjata M16, kemudian dia tembak ke udara. Masa itulah seingat saya dengar dia mengisytiharkan anak isytihar jihad, kita tentang kerajaan. Anak isytihar jihad, kita tentang kerajaan. kita tentang kerajaan. Masa tu dengar rasa macam jantung nak gugur lah. Tak sangka. Dalam 15 orang Ustaz masa tu? Masa tu semua dah berterabur kalau ikut dah. Yang masing dah pergi nak buang air, ada yang nak pergi ni. Jadi dia ambil senjata tu, dia tak panggil lagi masa tu. Jadi saya yang mendengarnya. Mungkin ada 2-3 orang lagi yang mendengar. Dia kata dia anak isytihar jihad, kita tentang kerajaan. Lepas tu pam, dia tembak kat udara. Tom. banyak kali. Banyak kali jugalah. Mengejutkan semua orang lah. Yang lain-lain yang ada dekat bukit tu pun dengar aku kata masa tu mula berkumpul. Dia diarahkan untuk ambil senjata, seorang ambil satu. Seorang ambil satu. Kemudian dia terus masa tu dah pukul berapa dekat subuh dah. Dekat subuh, jadi dah selesai ambil senjata, kita orang solat subuh, kemudian diarahkan ambil barang-barang yang ada di atas tempat kami menginap sebelum tu. Diarahkan ambil barang, bawa turun ke tempat tu. Yang mana solat tu tempat tu jadi tempat kita punya camp baru lah. Okey. Tempat baru. Jadi pagi tu, selepas subuh tu, kami diarahkan supaya belajar mengisi peluru. Masa mula-mula diagihkan sebelum subuh tu, diagihkan tu senapang saja. Masih dalam keadaan dan kosong. memang tak tahu apa-apa cara penggunaan tak tahu langsung. Memang tak tahu. Masa mula-mula pegang M16 tu Ustaz, macam mana perasaan tu? Mula-mula seronok juga. Seronok lah. Bukan senang nak dapat pegang senapang Okey, alright. Tapi takut pun ya juga. Sebab tak tahu, tak pernah guna. Tak pernah guna. Jadi lepas subuh tu dah selesai kami bawa turun barang-barang semua di atas bukit ke tempat lokasi yang senjata ada semua tu lah. Masa itulah diarahkan, tak semualah sebab dia bagi-bagikan, siapa yang ada lapang sikit tak ada buat apa, kadang-kadang ada yang setengah tu yang pergi masak, ada yang pergi mandi kan. Jadi kebetulan saya ada di situ, diarahkan untuk belajar cara mengisi peluru ke dalam, dia panggil kelopak. Dia panggil magazine kan. Isilah, belajar macam mana nak masuk pelan-pelan. Kadang ada rasa seronok pun ya juga kan, benda baru kan dalam hidup kan. Tapi dalam masa yang sama tertanya-tanya sebenarnya nak buat apa ni kan. Sebab sebelum ni dia katakan kursus kerohanian kan. Tiba-tiba dah jadi macam nak perang lah kan. Jadi si senjata dan peluru. Lepas tu kemudian siapa yang ajar tu Ustaz? Ada salah seorang bekas tentera kat. Okey. Dia yang ajar detail cara nak isi, dah siap isi, kemudian belajar menembak pula. Semua belajar hari tu. Jadi tapi kalau mikir kalau kata betul lah nak berperang, tak sesuai sangat lah. Baru hari tu nak belajar. Hari tu baru belajar nak isi peluru dalam magazin. Baru nak belajar menembak hari tu. Lepas tu nak terus berperang. Tak kena langsung kan. Jadi hari itulah yang kita selepas isi tu, dia ajar cara nak menenang senjata tu, cara nak tengok tu, macam mana kat depan tu, macam mana nak apa, angkat sikit lah apa semua. Masa tu lah belajar. Kita buat macam tempat sasaran tu, dia pakai cardboard ke apa, saya tak ingat lah. Tapi dilekatkan pada pokok. Jadi kita tembak lah. Saya tembak pun tak tepat pun. Yalah, baru belajar kan. Tembak kau-kau ke ada 3 butir, 5 butir ke, lepas je? Selagi tak puas hati, tembak lah. Oh, dia free flow lah. Peluru free. Peluru berlambak kat bawah kan. Tembak. Lepas tu kemudian si Amin pun test GPMG. Kan, General Purpose Machine Gun. Yes. Dan dia test, dia tembak ke arah bukit. Big Boss pakai GPMG macam Lipan Bara tu. Kita pakai kecil-kecil lah. Kecil pun tak lulus lagi pakai. Okey. Tu kata dengar Tuan Razak pun digelak je. Tembak pun tak pandai lagi. Kemudian dah selesai tembak-menembak tu, belajar menembak. Kemudian saya pun dah bergila-gila lah. Sebab tempat sasaran kita pun bukannya dia buat banyak, ada 2-3 je. Jadinya saya pun duduk menung juga sebenarnya apa. Saya ada terlintas untuk bertanya dengan rakan-rakan lain, sebenarnya apa yang telah berlaku. Tapi kita pun rasa kita bimbang nak bertanya tu, takut-takut
orang kuat. Amin. Nanti kan kita tanya, dia pergi report pula Amin. Budak ni dah mempersoalkan apa ni. Jadi apa hasrat nak bertanya tu terpendam. Diam, senyapkan gitu saja. Tak bercakap lah. Duk using. Tapi ada siapa? Hasan ada seorang. Saya tak ingat nama dia siapa. Dia nangis. Kan? Nangis sebab takut ke atau macam mana? Kalau ikut selepas-lepas dulu lah. Kami dah duduk di penjara Kajang tu. Sembang-sembang balik. Tanya kenapa nangis. Dia kata dia takut lah. Dia kata macam mana boleh jadi macam ni. Dia risau keluarga apa semua. Dia nak balik. Pasal tu dia nangis tu. Jadi adalah perasaan ada. Nak ikutkan semua wajah-wajah dah tak ceria dah pun. Kami masing-masing ni semua dah. Yelah benda dah jadi pelik Ustaz. Dah jadi macam tu. Jadi akhirnya tengah duk termenung, duk mikir. Saya duk fikir macam mana nak balik ni. Duk fikir masa tu hari Ahad. Kata besok kerja dah ni. Tak jadilah macam ni kalau macam ni. Nak kerja apa dah macam ni. Nak balik macam mana kan. Top Amin panggil. Dia kata Khairul mari sini. Kata hantar balik KL. Oh, dia suruh Ustaz balik KL. Sebab dia tahu kita pandai komputer. Okey. Balik KL istihar jihad dekat internet. Saya kata dalam hati alhamdulillah kata. Inilah peluang. Peluang nak keluar ni kata kan. Tapi kita tak adalah, kita tunjuk bersungguh-sungguh. Okey nak letak apa, nak tulis apa kan. Padahal tu lakonan je lah. Kenapa kita dah seronok nak dapat keluar ni, nak mengelak ni. Okey, dia kata hantar dekat website kita tu istihar jihad, kata kita nak jatuhkan kerajaan sedia ada. So dia bagi detail-detail. Okey. Kakak anak keluar dengan siapa ni? Dia pun dia kata. Tak apa hantar keluar, ada nanti anak suruh, dia kata dia arahkan ada orang lain lah yang akan bersama saya. Tapi bawa senjata sekali. Masa tu belum lagi. Okey. Kita pun kemas nak balik ni. Seronok nak balik ni. Nak keluar daripada sini memang seronok. Akhirnya dia panggil Amin panggil balik. Okey, hantar keluar dengan ada dua orang sahabat ni. Ada tugas untuk letupkan kasbut dengan jenis stout. Dengar macam tu. Bukan suruh balik istiar. Bukan balik saja. Ada tugas lain. Tugas meletupkan kilang Carlsberg dan jenis stout yang dekat Federal Highway tu. Yes. Berapa orang punya kerja tu dia bagi? Dia arahkan bersama saya balik 2 orang. 2 orang tu kena buat kerja tu? Ya. Alamak. Okey. Kemudian saya tak kisah. Yang penting saya nak balik. Urusan senjata tu biar 2 orang tu settle kan. Okey. Alright. Okey, dah ada kemas apa semua dah siap. Okey, kami pun gerak dengan kenderaan kereta Iswara kalau saya tak ingat. Berdua lah. Bertiga. Tu gerak balik, senjata tu dibungkus dalam satu beg dan dibuka masuk dalam bonet. Jadi dalam perjalanan balik tu menempuh beberapa roadblock lah. Okey, sekejap Ustaz. Apakah senjata yang Ustaz dan rakan-rakan bawa balik ke KL ketika itu? Okey, masa tu saya tak tahu senjata apa. Okey. Jadi lepas-lepas ni baru kita tahu. Itu senjata M203. M203. Dia macam M16 juga lah. Ya, M16 tapi di bawah tu ada grenade launcher dia panggil untuk bom. Pelancar bom lah. Ya, ada berapa ralas tu? Ada satu laras je. Satu laras. Okey. Seingat saya ada 2 kelopak penuh. Saya ingat satu kelopak tu lebih kurang ada 30 biji. M16 punya peluru. 2 kelopak mana ada 60 biji. Kemudian ada 6 biji granat. Oh, bom tangan. Bom tangan. Dia bukan bom tangan, dia panggil granat kot. Granat. Granat launcher dia panggil. Ya, granat yang okey, faham. Jadi 6 biji itu dimasukkan dalam beg dan peluru. Kemudian pom simpan. Sebenarnya senjata tu tidak dalam keadaan sempurna, telah dibuka, dismantle sebab salah seorang tu memang pandai mengendalikan lah. Sebab dia dulu bekas rotu di UATM, dia panggil apa? UTM rotu pelapis apa semua lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pandai lah mengendalikan senjata tu. Jadi dia buka, dia simpan dalam beg, masuk dalam bonet kereta. Kami pun balik ke KL dan menempuh beberapa roadblock. Memang jangan cerita lah kalau dah lalu roadblock tu. Muka pucat jangan cerita lah Tapi kami bergerak tu tidak ditahan polis. Sebab masa tu pakai pakaian biasa. Dan mungkin polis pun tak syak lah. Mungkin maklumat yang dia dapat semua ni baju celoreng tentera kan. Jadi dia tak syak. Saya kata kalau lah dia tahan, dia cek belakang, tak tahu nak cakap apa lah. Tapi Alhamdulillah lepas beberapa roadblock tu keluar masuk saja tol. Lepas tol Kuala Kangsar tu masuk ke highway dah lega. Tu sampai KL.
kami berhenti di Subang Jaya tu, berhenti di sebuah masjid. Kemudian salah seorang ahli maunah ni dia pasang alat tu. Kan semua kan dah terbuka kan. Jadi dia pasang dan dia pasang granite launcher tu, dia pasang satu biji, masuk bawah. Dah siap pasang, pun gerak keluar. Mula-mula nak tembak geni stop. Pergi lalu kat Federal Highway tu, dia berhenti dekat tepi jalan. Betul-betul ngadak geni stop. Dia buka cermin. Dia tengok, dia tarik-tarik tak boleh, dia macam tak rapat. Dia tak boleh rapat, jadi dia tak boleh tak boleh petik picu tu. Dia tak rapat, dia tarik tak boleh. Ini yang kata budak pelapis tu tadi tu. Okey. Jadi buat tak boleh, Saya tanya kenapa? Dia kata tak boleh lah, benda ni tak boleh rapat. Dia kata kalau tak boleh rapat, tak payah buat lah. Dia balik office lah. Dia kata kan kalau tarik-tarik meletup kan, selamat kita 3 orang lagi tak pasal kata. Dia buat lah yang meletup. Okey. Lepas tu yang bawa kereta tu dia kata tak apa Syekh. Kalau meletup kita 3 orang mati syahid. Dia kata. Kata. Sedapnya cakap mati syahid, entah betul perjuangan kita tak. Kan? Kata tak payah buat, balik ke office. Balik office, bawa balik semulalah. Mungkin senjata ni dah rosak saya kan. Tak payah buat lah. Kita dah takut sebenarnya. Kan? Akhirnya balik ke office. Ke office ni pejabat Al-Munah Kelang. Di Kelang Meru kan. Balik situ, saya pun dah sebenarnya ngantuk ni. Balik saya tidur. Dalas sahabat tu kejut. Mohon. Jom pergi buat. Kata. Dah elok dah. Aku dah repair, dia kata. Sudah elok pula alat tu. Akhirnya saya kata okey macam ni. Kita pecah dua lah. Sebab saya cakap lah bagi alasan. Saya ni nak buat istihar jihad dekat internet ni, nak kena buat kejap lagi ni. Tak arah Amin. Kita pecah dua lah. Hantar dengan sahabat tu pergi satu kereta. Ana pergi ikut kereta lain lah. Sebab lepas tu kita nak kena berpisah. Okey, dia setuju pula. Saya kata lega. Saya tak doain lagi kan. Akhirnya pergi, dia orang buat. Yang pertama dia orang pergi ke kilang Carlsberg. Dia tembak kilang Carlsberg tu, meletup bahagian jana kuasa kilang. Jadi kilang tu blackout. Blackout. Saya nampak dari jauh, nampak blackout kan. Lepas tu saya dah tak follow lah. Dia kata kita orang nak balik office. Okey, tak apa. Dia pergi buat geni stop. Saya tahu ceritanya, kisah tu selepas ditangkap lah. Dalam polis dia kata geni stop tu, dia orang tembak tak meletup. Benda tu pergi tapi tak meletup. Kemudiannya dapat arahan daripada Amin supaya menembak batu cave pula. Kuil batu cave. Masa tu saya dah tak tahu apa cerita. Selepas ditangkap baru saya tahu cerita. Tembakan tu terkena tandas batu cave, tapi alhamdulillah, syukur jugalah tak ada melibatkan nyawa. Risau juga semua amateur kan. Risau juga kalau ada terlibat orang awam kan. Kita lagi berat punya cerita lah tu. Jadi lepas habis selesai semua tu, kami pun dah berpisah dengan grup tu tadi lah. Dan Ustaz teruskan jadi tak buat tu? Tu cerita tu. Apabila kita dah berseorang diri ni, kita dah boleh membuat satu keputusan yang tidak terikat dengan orang lain. Jadi kita pun tak adalah nak buat pun. Jadi tak terbuat lah, sebab kita dah masa tu dah memang keliru lah. Apa yang berlaku dah keliru. Jadi kita rasa nak buat pun betul ke kita buat ni. Kita masa tu tak ada tempat yang betul-betul, saya lah, tak ada tempat yang betul-betul boleh rujuk apa sebenarnya berlaku. Kalau betul Amin dah istihar tu betul, masa tu kita fikir kan, kalau betul lah ni jihad ni betul, saya salah ke? Adakah saya dalam pihak yang salah kalau tak ikut? Kalau jihad apa yang dibuat tu salah, saya perlu bertindak untuk melarikan diri supaya tidak terlibat. Jadi terkeliru apa keputusan saya nak buat. Ustaz masa tu dah berada di rumah atau masih berada di pejabat? Selepas saya balik ke pejabat Al-Maunah, saya minta yang seorang sahabat tu tadi, yang kebetulan sahabat tu sebenarnya dia tak ikut pun ke Bukit Jenalik. Dia kebetulan ada di pejabat. Jadi saya minta tolongan dia, minta dia hantar ke rumah kawan saya di Sungai Merak. Masa tu Ustaz belum berfamily lagi? Belum. Belum keluarga lagi. Jadi saya tak balik rumah lagi, saya tak berani nak balik rumah. Minta hantar ke rumah sahabat saya di Sungai Merak. Kemudian saya tidur rumah dia. Sehari dua tu memang kat rumah dia je lah. Ikut dia buat kerja apa semua. Dan ada satu hari tu saya balik rumah kejap. Saya minta tolong dia balik rumah sekejap lah. Nak jumpa mak saya kan.
Saya sempat jumpa mak saya. Masa tu saya cakap mak saya, mak ni dah jadi pelik, dah berlaku. Itulah mak kata, itulah dekat Perak tu. Dia tak tahu anak dia terlibat lagi masa tu. Okey. Dia kata, ni takut cakap Along ni mungkin nak keluar lama sikit ni. Takut ni apa-apa mak doa lah ni. Kalau orang tanya ke apa, saya cakap, mak cakap lah pergi Johor pun kan. Jadi saya itulah sekejap saya jumpa, saya salam-salam, saya keluar. Dah saya tak jumpa dah mak. Itu selepas beberapa hari kejadian. Kejadian tu berlaku hari Ahad kan. Ahad. Jadi hari Ahad tu saya balik. Okey. Kemudian hari, kalau tak silap saya jumpa mak saya sini atau hari Selasa lah. Okey, alright. Jadi dah lepas dah kecoh, apa semua dah kecoh. Ada hari, saya ingat hari Khamis kot. Hari Khamis, saya minta kawan sahabat saya ni hantar balik ke rumah. Sebab saya terfikir kat rumah saya banyak buku-buku Al-Ma'unah, kemudian ada tip-tip rakaman rekorder yang berkaitan dengan Ma'unah. Saya fikir saya nak ambil benda tu. Saya tergerak hati nak ambil supaya orang kata bahan bukti kan. Nak balik-balik tengok tu, yang saya balik tu, balik bilik tengok bersepah bilik lah. Oh, polis dah serbu? Polis dah serbu lah. Oh. Jadi tengok, bersepah, cakap adik macam mana. Adik pun cerita polis dah datang semalam cek. Dia kata minta tolong sekali. Saya pun kata tak tunggu lama. Saya keluar, cakap dengan sahabat saya, jomlah kita keluar lah. Mungkin dah, polis pun dah mungkin dah ngintai sekeliling kan. Nak tangkap. Jadi duk dindong, duk fikir apa nak buat. Tu yang saya ambil keputusan tu. Akhirnya serah diri. Okay. Saya tak tahu nak pergi mana kan. Kata nak pergi lari ke mana. Kita bukannya pandai jadi orang larian. Pelarian. Dalam arti kata lain, ketika peristiwa di Jenalik tu, yang pembunuhan Matthew Sanjeevan ya, anggota polis kita, Mak Shah apa semua, masa tu Ustaz dah ada di KL lah, tak terlibat. Okey, apabila proses soal siasat, ialah of course nak menyerah diri ni, dia takut tu memang normal lah. Okey, apa yang dibuat oleh bila menyerah diri tadi di balai mana? Balai Polis Bandar Baru Bangi. Apabila Ustaz sampai di Balai Polis Bandar Baru Bangi, Ustaz pergi ke counter inquiry tu? Ya. Ustaz beritahu, saya Amunah macam tu? Saya cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah, kata kan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Khabar tu cakap kan. Okey. Saya cakap, saya ni datang serah diri. Lepas tu dia kata, oh yang rumah kena geledah tu ke? Dia pun dah tahu. Oh, okey. Jadi dia kata, tak apa Encik, tunggu kejap je. Saya panggil pegawai saya. Lepas tu ada satu pegawai keluar, dia kata, Cik Khairul ikut masuk ke dalam. Masuk ke bilik khas lah, ada bilik belakang tu. Tunggu sebentar lah, dia kata. Nanti ada pegawai daripada cawangan khas Kajang datang, dia kata. Masa tu lah saya tunggu tu, dia bagi pegawai polis yang ada kat situ, dia bagi surat khabar. Nah, tengok kawan-kawan kau dah kena tangkap dah semua masa tu. Masa tu semua dah kena dah. Jadi kita tengok satu-satu lah, syadu tu. Tengok muka sahabat-sahabat kita kan. Kemudian sementara nak tunggu, dah sampai pegawai diorang tu, tu dia minta apa ni, kad pengenalan. Masa tu kita masih lah, cara kita berkomunikasi tu masih ada kata okey lagi lah, kita senyum, bagi salam. Tapi pada diorang tu, dia dah pandang dah semacam muka serius. Yalah, mungkin pada pandangan diorang ini pengganas yang memang ganas ni kan. Padahal kita bukan ada apa pun. Jadi kita bagi salam, senyum, kata dia pun serius yang muka, tengok nama, okey kejap. Yang seorang tu kata, okey abang tak garing kau ni, kata. Sebab kau datang serah diri, tapi kejap lagi ikut kami ke Balai Polis Kajang lah. Okey dah, tak apalah bang, kata. Bawa lah, naik kereta pergi Balai Polis Kajang. Balai Polis Kajang tu yang naik ke pejabat cawangan khas tu. Masa tu dia bagi satu form. Yang seingat saya dia tikkan bahagian merancang untuk melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan keselamatan dalam negara. Dia belum melaksanakan. Saya dikategorikan merancang. Dan kemudian saya ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, tanda tangan bawah. Saya pun tanda tangan. Saya serah balik, saya senyum je lah. Lepas tu dia kata apa, sekarang kau boleh senyum. Kejap-kejap lagi kau nangis, kata. Alamak. Allah, tengok darah ni. Lepas tu yang dah lama dekat situ, sementara nak nunggu proses apa semua, tu mak saya pun dah dimaklum, mungkin pihak polis dah maklum pada keluarga kan. Jadi mak saya pun datang bawah tu, mak saya hantar surat semua, tulis, Along, apa khabar ni, mak saya Along kata apa ni, tolonglah beri kerjasama pada polis gini. Kita baca pun sedih je kan. Lepas tu dapatlah peluang sebentar dapat berjumpa dengan mak saya. Itulah explain secara ringkas lah mak, sebenarnya Along tak tahu apa. Apa yang ketua buat tak tahu, jadi terlibat secara tak
kata tak sengaja terlibat lah. Kan? Jadi mak kata tak apalah, nanti mak doakan. Tapi berilah kerjasama pada polis. Itulah pesan mak saya. Akhirnya saya dipanggil balik ke bilik asal tempat saya menunggu tu. Masa itulah ada polis lain datang. Yang dia kata dia akan ambil saya, bawa ke, masa tu dia kata apa saya tak ingat lah, tapi bawa ke tempat lain lah. Jadi dia kata okey, saya akan gari awak. Dia kata okey, tak apalah, garilah. Kemudian dipakaikan spek mata hitam. Jadi spek mata hitam tu bukan reben yang kita pakai buat halang cahaya matahari. Ini memang hitam terus. Betul-betul tak memang hitam, nampak. tak nampak langsung lah. Pakai spek tu dah tak nampak apa lah. Jadi dah pakai spek tu, dah gari. Maka saya dipimpin masuk ke dalam van. Masa tu saya tak tahu dibawa ke mana. Itulah saya betul ke istilah tadi kau senyum kan? Lepas ni kau menangis. Saya tanya satu soalan ke? Betul ke menangis? Betul. Okey. Alright. Satu pengalaman yang tak dapat lupa kot. Ya, betul. Okey, kita tak perlu fokus pada itu. Cukuplah ustaz kata masa untuk menangis. Dan kemudian perbicaraan. Yes. Perbicaraan naik turun berapa lama tu ustaz? Saya tak kira lah. Dalam kalau setahun? Ada. Ada. Sebab dia katakan perbicaraan yang paling lama selepas Anwar Ibrahim. Oh, okey. Tak tahulah berapa lama, kita pun tak kira banyak-banyak. Kemudian akhirnya diputuskan bahawa Khairul Anwar Muhammad Arifin dijatuhkan hukuman selama 10 tahun. 10 tahun. Masa dijatuhkan 10 tahun. Apa perasaan? Adakah orang kata dah bersedia ataupun tak sangka selama itu, ataupun tak sangka pula ingat. Macam mana tu masa tu? Jadi sebenarnya saya dah set mental saya dah sebenarnya. Sebab apabila dah terlibat dengan senjata api, saya kata memang kena penjara. Selama mana saya tak tahu, tapi saya kata memang kena. Saya dah set mental saya, kena tetap kena lah. Tapi saya harapnya jangan kena lama lah. Memang dah set, minta ya Allah janganlah kena lama. Memang kena lah, tak boleh nak. Sebab peguam saya sendiri, dia kata dia mula-mula peguam, dia cakap you buang kes ni, you boleh lepas. Dah tengah-tengah bicara, dia kata susah lah, you punya kes ni susah. Ini kerajaan sudah pegang you punya kes, tetap kena. Dulu cakap boleh lepas. Ustaz, ada di kalangan rakan-rakan Tok Guru Ustaz dalam maunah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ramai juga yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hayat, tak silap saya. Ya, sepanjang hayat. Sepanjang hayat yang tak ada tarikh bebas. Berapa, maknanya Ustaz dalam kategori hukuman yang agak ringan lah, betul? Ya. Berapa orang yang dapat 10 tahun? 8 orang. Oh, 8 orang. 8 orang, 2 tahun, 2 orang 5 tahun. 2 orang 5 tahun. Ustaz kalau ikut sebenarnya total 10 orang. Okey. Jadi ni permainan mahkamah lah. Cara-cara dia nak memperkuatkan kes. Jadi dia akan offer untuk pengakuan salah. Jadi pada orang yang pengakuan salah ni, dia akan ambil statement sebagai jadi saksi. Jadi ada 2 orang ni sudah memberi statement untuk menjadi saksi. Jadi 2 ni dapat kurang sikit lah. Dia dapat 5 tahun. Alright. Ustaz akhirnya mengambil keputusan untuk membukukan pengalaman Ustaz sepanjang terlibat dalam peristiwa tersebut dan dijangka akan terbit tak lama lagi. Apa yang menyebabkan Ustaz mungkin ada ramai yang kata tak nak ingat lah, kita move on lah, apa dia tak payahlah nak recall balik benda-benda ni kan, habis-habis itulah. Tapi Ustaz ni nampaknya nak menghasilkan buku kan, sudah tentu nama Ustaz akan mula daripada orang tak tahu, orang akan mula kenal kan. Nanti kalau pergi pasar malam, tu Al-Maunah tu kan kan benda-benda tu. So apa yang menyebabkan Ustaz nak menghasilkan buku ni? Pertamanya kita nak merakamkan pengalaman. Pengalaman hidup kita, sebab kita tahu setiap pengalaman yang kita lalui itu banyak pengajaran dan pelajaran yang tersimpan, yang saya rasa harus dikongsi kan.
Kalau berbalik, kalau ikut saya mengambil peluang lah, sementara dapat di interview ni, tajuk bukunya pun dia kata Maunah, syahid itu mahal harganya. Jadi kenapa saya mengambil tagline itu? Kerana pada penglibatan awal saya di dalam Al-Maunah, pada mulanya tidak memikirkan tentang syahid, tak memikirkan tentang menjadi seorang pejuang. Tapi disebabkan pada awalnya ketika saya turut serta dalam kumpulan Maunah ni, apa yang ditayangkan oleh Amin ketika saya berada di Maunah adalah tayangan video-video tentang perjuangan di Chechnya, perjuangan di Ambon, perjuangan berlaku di Serbia. Jadi itu sebagai, dia kata, penyuntik semangat kami untuk belajar, untuk tak nak menjadi mangsa, orang Islam tak nak menjadi mangsa, ditindas oleh orang-orang kafir. Jadi dia kata orang Islam ni perlu ada satu ilmu mempertahankan diri, supaya apabila berlaku sesuatu kepada orang Islam, jadi kami ni boleh ke depan untuk membela. Itu asalnya. Jadi bila sentiasa ditayangkan, bila kita tengok keadaan umat Islam teruk ditindas, dibunuh, kemudian paru-paru orang perempuan dirogol, diseksa. Jadi benda tu menyuntik semangat kita untuk belajar dan terus belajar, dan sehingga satu ketika apabila dia setiap kali dia memberi syarahan ataupun ceramah dia selalu sering memperkatakan tentang kelebihan orang yang mati syahid. Jadi bila kita dah semangat untuk menjadi seorang pejuang, dan bila dia ceritakan tentang kelebihan seorang yang mati syahid, jadi kita pun bercita-cita untuk syahid. Jadi dah benda tu dah bila dipasak, sentiasa bila setiap kali pertemuan di pejabat Al-Maunah tu, itu benda yang dipasak ke dalam minda kami, maka kami pun bersemangatlah untuk menjadi seorang pejuang dan bercita-citakan untuk mati syahid. Jadi itulah yang saya merasakan apabila saya pertama kali dipenjarakan. Masa tu di Sungai Buloh tu masih lagi bercampur dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat lain. Apabila masuk je jatuh hukum di penjara Kajang, masa tu dah seorang-seorang diri. Masa tu saya banyak merenung. Dulu bercita-cita nak menjadi seorang pejuang dan ada bercita-cita untuk mati syahid. Masa tu saya kata apa? Mahal sungguh nilai dia. Sebab tidak begitu mudah untuk memperolehinya. Sebab kita melihat kebalik pada pejuang-pejuang Islam yang lama dulu, diorang punya kualiti iman diorang, saya nilai balik diri saya, jauh lah. Memang mahal harganya. Jadi mungkin akibat peristiwa ini, Allah letakkan saya di dalam supaya saya boleh menilai kembali kualiti saya ni macam mana. Boleh tak Allah beli dengan bayaran syurga? Itu saya tengok kira aku tak layak untuk Allah beli aku dengan bayaran syurga. Ustaz, nak tanya sedikit, apabila selepas peristiwa tu berlaku, Amin dijatuhkan hukuman gantung dan beberapa yang lain, ramai juga yang dijatuhkan hukuman seumur hayat dan sebagainya, ada rumus-rumus kat luar lah mengatakan bahawa sebenarnya masih ada lagi anggota Maunah yang masih lagi taksub dengan perjuangan Amin ni walaupun selepas menjadi. Betul ke rumus yang kita dengar tu? Pada peringkat mula, kalau saya tak nafilah, masih lagi ada anggota yang masih taksub dengan perjuangan Amin, dan dia merasakan apa yang Amin lakukan ni betul. Jadi salah satu tujuan saya menulis buku ni, saya cuba menerangkan di manakah benarnya, di manakah betulnya, dan di manakah salahnya, di mana yang tak betulnya. Adakah masih ada yang sebegitu? Saya kalau untuk hari ini saya tak pasti. Tapi ketika dalam penjara? Penjara ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Jadi buku ni mudah-mudahan bakal dibaca oleh sahabat-sahabat jugalah. Saya tak katakan apa yang pandangan saya betul, tapi sekadar memberi sedikit pandangan dan panduan lah, supaya kita lebih banyak merujuk, supaya apa yang kita buat, tindakan yang kita buat tu bertepatan dengan syarak, tidak kata bersalahan. Kalau bertepatan tak apalah, kalau tak bertepatan kita takut jadi salah. Tidakkah Ustaz akan dilihat oleh rakan-rakan dalam perguruan Al-Maunah ni sebagai seorang pengkhianat? Pengkhianat sebab orang lain berjuang di Jenalik, Ustaz lari ke Kuala Lumpur lebih awal, dan kemudian dalam menghasilkan pula buku menceritakan keburukan perguruan ini. Jadi macam mana Ustaz kalau ada tanggapan yang sebegitu? Saya tak nafi kalau ada tanggapan begitu. Tapi setakat apa yang kami sembang-sembang di antara kami,
Yang ada berpandangan sebegitu adalah segelintir kecil. Okay. Mungkin ramai dah mula sedar dan merasakan apa yang diambil, tindakan yang diambil oleh Amin tu mungkin tak betul lah. Kurang tepat ketika itu. Ustaz, selama hampir 1 jam kita dalam program Tanpa Prejudis ini, kita nampak betapa Ustaz benar-benar orang kata menyedari kekilafan dan kesilapan yang dilakukan. Dan ini ibarat satu payback time pada masyarakat. Maknanya kita membayar balik dengan cara menghasilkan buku, melahirkan kesedaran-kesedaran dan sebagainya. Okey, pertanyaan saya mungkinlah untuk soalan yang terakhir, Ustaz. Adakah apa yang dilalui oleh Ustaz ni, terutama dalam peristiwa Al-Maunah ini, menyebabkan impian Ustaz untuk berjuang ataupun syahid apa semua ni dah tutup buku? Istilah kan. Macam mana Ustaz? Kita nak tahu jugalah, adakah kan selama ni Ustaz kata memasang impian untuk berjuang atas nama agama apa, dengan apa yang berlaku ni, adakah Ustaz tutup buku ke arah tu ataupun Ustaz ni berjuang dengan cara yang lain ke apa? Silakan Ustaz. Memang ada istilah orang kata, dah malas lah, tak nak fikir dah, kata malas lah nak berjuang kan. Dah jadi macam ni kan. Tapi ada satu perkataan yang membuatkan dia menjentik. Okey. Minda saya. Apabila ingat ketika itu, ada satu ketika perbicaraan kami di mahkamah, ada permintaan, saya tak ingat permintaan di antara pendakwa raya ataupun peguam yang meminta kami melawat kawasan kejadian. Okey. Jadi hakim pun bersetuju untuk pergi melawat ke kawasan kejadian. Jadi kami pun buatlah rombongan, bukan rombongan makiah ni. Rombongan terus ke Bukit Jenalik kami dengan naik bas. Kemudian semua peguam kami pergi. Pendakwa raya pun pergi dan juga hakim pun pergi ke tempat kejadian. Saya ingat lagi masa tu kami turun daripada bas. Ketika itu saya tak depan saya, sahabat saya dicuit, bukan dicuit lah, macam kan kami ini kan dikelilingi oleh polis-polis. Masa tu ada Tuan Razak. Tuan Razak. ASP Razak. Sekarang timbalan Ketua Polis Pahang. Ya, betul. Datuk Razak Yusof. Datuk Razak. Dia membisik, dia bukan bisik lah, dia cakap secara perlahan kepada sahabat tu, dan saya dengar dia kata, jangan padamkan semangat jihad yang ada dalam diri. Maknanya dia tahu kita dah tersilap. Tapi jangan padamkan semangat jihad tu. Saya fikir balik, ada betulnya apa yang dia cakap. Kita tersilap memilih wadah. Pentas kita tersilap. Tapi takkanlah kita nak memadamkan semangat tu disebabkan tersilap pilih. Tapi tersilap pilih tu kita ambil sebagai pengajaran dan pelajaran. Jadi semangat tu jangan dipadamkan. Teruskan. Mungkin banyak lagi channel lain. Bukan masuk channel pergi berjuang mengangkat senjata. Tak ada. Jihad tu kita jangan sempit kan. Ya, betul. Kan? Kita pergi berdakwah lah macam cara. Ini asal jihad je nak angkat senjata. Silap lah tu. Tak semestinya angkat senjata. Contoh tulis buku ni pun. Nak kan, menerangkan sesuatu benda yang hak pun jihad juga. Jadi kita jangan sempitkanlah jihad tu. Jadi betul lah apa yang dikatakan Tuan Razak. Jangan padamkan semangat jihad tu. Teruskan. Tapi yang tersilap tu sebagai pengajaran dan pelajaran untuk masa akan datang. Okay, last but not least Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada anak-anak muda di luar sana yang mempunyai semangat membara-bara untuk berjuang, apatah lagi apabila mereka melihat umat Islam ditindas dan sebagainya, ialah darah muda lah katakan, semua ingin menjadi syahid dan sebagainya. Mungkin sebagai orang yang dah pernah melalui perjuangan yang sukar ini, nasihat Ustaz kepada mereka. Semangat tu bagus. Memang perlu dalam berjuang ni, memang perlukan semangat. Tak ada semangat tak jadi kita berjuang. Tapi yang penting ada ilmu. Apa-apa pusing mana, pergilah nuntut ilmu. Belajar kepada yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang bila kita belajar kepada seseorang contoh ketua kan, dia bakar semangat, memang terbakar semangat. Tapi kita kena melihat dari sudut ilmunya bagaimana. Adakah benda tu wajar dia ambil tindakan sebegitu? Sebab kadang-kadang ada dia katakan kesesuaiannya. Mungkin saya ingat lagi perbincangan saya dengan Ustaz Muhammad, saya tak ingat siapa, dan
Adalah pernah berbincang dulu, dia kata, kerana kita di Malaysia, kesesuaiannya adakah mengangkat senjata? Tak sesuai. Ada jalan-jalan yang boleh, banyak lagi jalan yang boleh kita laksanakan. Kan? Kalau mungkin di Syria kan berlaku peperangan di sana. Mungkin rakyat di sana sesuainya itu. Kan, mengangkat senjata. Jadi kita ni tak payahlah pergi sana. Kan, di sini pun tak habis kita nak berjuang kan. Jadi yang penting bagi saya adalah menuntut ilmu. Pergilah belajar ilmu, benda yang berkaitan dengan guru-guru yang bertauliah, dan bukan guru yang tak tauliah kan. Tak tauliah jadi lain pula kan. Yang penting menuntutlah ilmu. Sebab dengan ilmu lah kita tercerah, banyak benda yang kita tercerah sebenarnya. Kita tak tersempitkan dengan satu-satu pandangan. Sebab kadang-kadang pernah saya berkawan dengan seorang yang pernah mengikut berjuang di sanalah, Syria kan. Dia orang pegang satu pandangan je. Kalau dia kata dia dah pegang pandangan itu, dia pegang itu je. Dia tak nak dengar lah pandangan orang lain. Betul. Kan, padahal kita perlu meraihkan pandangan-pandangan lain kan, ulama-ulama lain kan, mereka ada pandangan sendiri. Jadi kat situ kita boleh menilai dengan lebih bijak lah, mana yang sesuai dan tak sesuai. Baik, begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih 1 jam kita bersama dengan Ustaz Khairul Anwar Muhammad Arifin, minta maaf, yang bakal keluar dengan karyanya. Tajuk apa Ustaz, sekali lagi kita ulang balik? Al-Ma'unah, syahid itu mahal harganya. Al-Ma'unah, syahid itu mahal harganya. So ikutilah perkembangan bila nak keluar apa semua tu. Di mana nak tahu tu? Kalau ikut di ZRA Stream. Okey. Di ZRA Stream tuan-tuan boleh pergi ke channel ZRA Stream, di mana Ustaz Khairul akan memaklumkan dari masa ke semasa berkenaan dengan penjualan ataupun penerbitan buku yang beliau hasilkan itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama kami di Tanpa Prejudis Bebas News. Hingga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.